Tapi kita gelanggang besok akan terbuka. Dan sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menzahirkan bahawa kerunsingannya, bahawa kebanyakan mereka yang berkempen, kita nak menambah baikkan ekonomi negara. Tapi bagaimanakah ekonomi negara ini dapat disantuni kalau pemimpin-pemimpin pembangkang masih berterusan melontarkan isu perkauman dan sebagainya. Jadi saya dalam keadaan begitu macam mana? Kita nak menyantuni ekonomi, tapi digunakan isu rasi, isu agama dan sebagainya. Ini adalah merupakan antara jaluran-jaluran yang boleh menggugat usaha murni kerajaan untuk menyantuni. Kemudian mulalah tuduh. Tuduh pula kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tidak berjaya lah. Jadi sebab itu dia kata, biarlah ketenangan itu agar pimpinan kerajaan dapat menangani masalah-masalah yang sedang dihadapi. Kita sekarang ni sedang dalam proses untuk memperbaiki ekonomi. Dan tumpuan Datuk Seri Anwar Ibrahim bukan untuk projek-projek mega, saudara. Tumpuannya saya yakin sebab katanya bahawa dalam bajet akan datang, tadi pun baru menyatakan, tumpuan bajet untuk tahun ini pada 13 Oktober nanti adalah untuk menangani derita rakyat. Untuk menangani kemiskinan. Bukan soal projek mega, buat bangunan 5-60 tingkat. Tak ada. Beliau lebih senang begitu. Walaupun adanya pelabur-pelabur dari luar. Saya agak terkesima juga bila mendengar kenyataan Tengku Zafrul. Bahawa beliau secara jelas menyatakan pelabur-pelabur daripada Amerika akan masuk dengan 100 bilion dolar Amerika nilai pelaburan ke negara kita. Getihnya kalau pertukaran 4.65, getihnya 465 bilion pelaburan akan masuk ke negara kita ini. Saya jangkakan mungkin dalam musim-musim pilihan raya ini, kalau pelaburan masuk, maka banyaklah perusahaan-perusahaan akan dibangunkan dan tentulah memberi peluang pekerjaan. Saudara Muhammad Nizam, dia kata yang nak UMNO ni biarkanlah, kata lebih mudah untuk disiasat juga. Betul saudara. Puan Salmiah Ahmad, yang nak tumbangkan kerajaan orang yang juta-juta. Tapi mereka, betul saya setuju, akhirnya rakyat yang hidup melarat. Kita nak menyantuni kehidupan rakyat. Saudara Tazan, 90% orang Melayu tolak presiden. Kenapa? Kenapa? Saya nak tanya satu saja. Tolak kenapa? Mesti ada sebab. Jangan hanya kerana kebencian yang berdasarkan kerana tak suka, benci. Mesti ada sebab. Saya selalu bercakap, saudara, dalam keadaan apa keadaan pun, kalau kita rasa, sebab itu saya suka juga dengar lagu Jangan Ada Benci di Hatimu. Kenapa harus kita membenci? Azizul Abdul Hamid, pelabur luar negara bersama kerajaan perpaduan. Betul, saudara. Dan pimpinan, pemimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan soal sekarang, kenapa harus benci? Apakah mereka benci Datuk Zahid ini kerana beliau pertama-tama sekali menyelamatkan UMNO. Tidak bersetuju dengan cadangan Datuk Mahathir untuk UMNO diharamkan. Takkan boleh nak bercakap berkali-kali, saudara. Takkan tiap hari kita akan bercakap. Tak perlu pun. Yang kedua, kalau mereka menuduh beliau sebagai pemimpin korup, apa yang dikorupnya? Dan hari semalam, kemarin, perbicaraan telah berjalan. Kita dapat lihat. Tidak ada satu sen pun wang yang disakau olehnya. Malahan kebanyakan wang dalam Yayasan Kabudi itu adalah sumbangan beliau. Selain daripada yayasan itu, wang peribadi dia sendiri untuk pembangunan, masjid, surau, tahfiz dan sebagainya. Jadi kita nak benci. Kenapa? Ini yang saya hairan. Kemudian kalaulah ada buktinya dia sakau duit, itu lain. Ini saya sempat bertanya dengan beliau. Saya kata, mana abang dapat duit banyak-banyak ni? Dia kata dulu dia terlibat dalam pelaburan saham. Memang pun saudara, pelaburan saham dulu sekitar tahun 90 sebelum menghudum persoalan saham dulu, memang masuk hari ini besok. Malahan kalau saudara dengar kenyataan Tun Daim sekitar tahun 1992, 93, 94, dia seminggu saja 5-6 juta dia boleh buat duit. Untuk seminggu itu dia kata duit kopi dia saja dari pasaran saham. Tapi pada tahun 97, 98 saham menghudum. Cuma dia, Datuk Zahid ni, dia orang yang jimat. Wang itu dia masukkan dalam yayasan. Saudara, dia cerita satu persatu. Wang itu datang dari mana. Bukan sakau dari projek kerajaan. Itu gambarannya tiba-tiba anda menzahirkan kebencian. Kenapa? Saya bukan saya nak memuji beliau, tidak. Saya bagi tahu pada anda, kalau salah, kita kena perbetulkan.
tak suka tengok muka wajah dia begitu. Okeylah, nak buat macam mana kalau wajahnya sebegitu. Saya, wajah saya begini. Anda tak suka tengok wajah saya. Apakah anda suka kalau wajah saya macam Dev Anand ataupun wajah saya macam Amitabh Bachchan? Lainlah saudara. Tak boleh buat. Tapi kalau kita merasa benci, jangan ada benci di hatimu. Tak baik. Selalu saya pesan pada anda, kalau kita suka pada orang tu, jangan suka lebih-lebih. Kalau kita benci dengan orang tu, jangan benci lebih-lebih. Kalau kita suka lebih-lebih, satu ketika mungkin kita benci. Kalau kita benci, mungkin kita ada sayang. Itu keadaannya. Baik, saudara. Kita masuk tentang pilihan raya kecil di Pulai dan Simpang Renggam. Saudara, dua tempat ini, satu untuk kursi parlimen dan satu lagi untuk Dewan Undangan Negeri. Tapi saya difahamkan sebanyak 22 borang penamaan calon. Bagi pilihan raya kecil, Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram sudah dijual setakat kemarin, saudara. Jadi menurut Pejabat Pilihan Raya Negeri Johor, maklumkan kesemua borang berkenaan dibeli oleh Parti Amanah, Parti PAS, Perikatan Nasional dan calon bebas. Jadi kalau 3, 6 tapi 22 tu mana mungkin ada banyak bebas tu, mungkin, saudara. Itu jadi selaku Susur Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Indra Ikmaruddin Ishak, dia belum maklumkan bahawa hari penamaan calon ditetapkan besok, saudara. Ada teman-teman tanya tak pergi ke? Saya kata biar dululah. Sebab ya memanglah calon yang bertanding adalah dua-dua untuk Parlimen Pulai dan Parlimen Simpang Jeram. Dewan Negeri Simpang Jeram itu dipersetujui calon daripada Parti Amanah, saudara. Dan besok penamaan calon akan bermula jam 9 pagi. Jadi tapi 22 borang yang telah pun diambil, saudara. Sebab itu beliau mengingatkan agar setiap calon, pihak Suruhanjaya Pilihan Raya mengingatkan setiap calon hanya dibenarkan diiringi oleh seorang pencadang dan seorang penyokong. Terserah ramai-ramai. Tapi datang untuk mengiringi bolehlah. Saya sudah beberapa kali penamaan calon saya hadir dan saya melihat bagaimana kawalan yang dilakukan oleh pasukan keselamatan memang terbaik, saudara. Diasingkan penyokong daripada parti pimpinan kerajaan dengan parti pembangkang, diasingkan agak jauh dan hanya calon saja dibenarkan masuk ke pusat penamaan calon. Yang lain berdirilah. Saya rasa itu tindakan yang terbaiklah pihak polis dan mungkin besok itu jugalah SOP-nya akan dilakukan. Pada teman-teman, kali ini janganlah kita maki hamon. Cukup-cukuplah, saudara. Bagaimanapun, hari ini Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, kebanyakan menteri-menteri berada di Johor. Rupanya Johor adalah Johor Kementerian Kewangan sedang mengadakan kaji selidik dan perbincangan berhubung tentang bajet yang akan dibentangkan pada 13 Oktober nanti. Kerana 2 hari lepas di Melaka, pegawai Kementerian Kewangan bertemu dengan pimpinan kerajaan negeri untuk melihat, menyemak semula tuntutan peringkat negeri Melaka. Dan hari ini diadakan untuk negeri Johor. Dan Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan dia sendiri hadir sebab Johor negeri besar dan merupakan antara penyumbang pada KDNK yang terbesar bagi negara kita, saya selain daripada Selangor dan Pulau Pinang. Johor juga mempunyai sumbangan besar, jadi perlu mendengar apa yang diharapkan oleh kerajaan negeri Johor supaya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan mempertimbangkan permintaan Johor, saudara. Dan sebab itu beliau hadir untuk membincangkan tentang bajet untuk negeri Johor. Bagaimanapun dalam kesempatan itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan, dia kata kalau boleh untuk kali ini, sepanjang musim pilihan raya, beliau tidak mahu melihat adanya sebarang bantuan kerajaan menggunakan lambang parti politik. Ini macam mana kita lihatlah itu hari yang heboh yang Ketua Pemuda lontarkan, bagaimana pimpinan DAP menggunakan lambang parti itu pada mock check untuk pemberian dana dan sebagainya. Tapi kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan tak boleh. Dan memang itu dilaranglah. Apa-apa saja bantuan daripada kerajaan, tak bolehlah nak gunakan lambang parti. Saudara Hafiz Dani, dia kata orang yang nak menumbang ke UMNO adalah orang yang takut kena siasat. Itu memang benar, saudara. Itu memang benar. Tidak dapat dinafikan kerana mereka sedang disiasat sekarang. Tapi berbalik pada apa yang berlaku di
pilihan raya Pulai dan juga di Simpang Jeram, Perdana Menteri mengarahkan setiap bantuan yang mau dihulurkan tidak boleh menggunakan lambang parti. Maksudnya kita lah misalnya saudara, untuk buat jambatan dan sebagainya, kerajaan negeri Johor lah ataupun kerajaan persekutuan, bukanlah lambang parti. Etika kempen dan juga penyaluran bantuan kerajaan telah pun dipastikan dan telah pun dibincangkan dengan Menteri Besar Johor, iaitu Datuk Onn Hafiz. Saudara, tapi beliau pastikan supaya jangan ada pelanggaran. Sebab itu, kata Saudara Ibrahim, kita kena hormat peraturan yang ditetapkan oleh SPR. Jadi perkara ini berbangkit, saudara. Memang banyak kali berlaku. Dan beliau mengharapkan semua itu tidak boleh dilakukan. Saudara, itu keadaannya.